Ingatlah, ingatlah calon nombor 1 kita, jangan lupa bangga. Okay, alright guys. Alhamdulillah YB pun dah sampai. Kita jangan bagi semangat kita yang tadi yang saudara Fadil dah naikkan tu, jangan bagi down guys So Pakatan! Pakatan! Okay, alright. So boleh? Okay, kita bagi YB ambil masa sikit, 2 minit untuk ada nafas sikit, alright? Ingat guys, jangan bagi semangat kita down Tadi beberapa isu yang dipetik oleh saudara Fadil memang sangat menarik dan sangat mengenai dengan isu-isu yang anak-anak muda tengah lalui sekarang, alright? So kalau ada anak-anak muda ada soalan yang bernas lepas ni nak tanya kepada YB, InsyaAllah boleh terus tanya lepas YB bagi dia punya ucapan, alright? So mempersilakan calon nombor 1 Parlimen Ampang, YB Rozia guys. Terima kasih. Mari duduk depan, duduk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Orang kita. Oh, main lagi kan? Tak apa, saya tadi nak ambil semangat buat kita nak pakai harapan tu sekejap ya. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur dapat berjumpa semua yang saya muliakan Tuan Anwar ya, anak muda Fadil yang mungkin bercakap tentang isu-isu anak muda, betul ya, dan semualah hadirin hadirat. Saya sebenarnya merasa teruja bila setiap kali jumpa anak muda ni. Saya pun kadang merasakan bahawa keperluan anak muda untuk memahami apa itu politik penting ya. Saya dulu pernah jadi macam anak-anak muda semua lah, macam Fadil kan, muda. Kita semua muda, start dengan muda. Tapi anak muda perempuan dengan anak muda lelaki dia lebih ada masing-masing ada cabaran dia sendiri ya, cabaran dia sendiri. Apa yang kita nak tengok adalah bagaimana kita sebagai individu ataupun mereka yang faham tentang politik yang boleh merubah kehidupan rakyat kena membawa dasar-dasar yang lebih menyantuni dan merubah masa depan, dan ianya mestilah sustainable. Mestilah benda itu berterusan kebaikannya ya. Masalah kita di Malaysia ini, anak muda dia sudut pandang tu tak berapa cantik ya. Kita nampak anak muda, kita nampak anak muda suka sukan. Ya betul. Siapa tak suka sukan, betul tak? Ya, suka sukan. Anak muda ni apa lagi anak muda, Faizal? Anak muda ni kerja, suka lepak, kan? Main game. Ini bukan saya cakap ya, anak muda yang cakap ya. Maknanya anak muda ni, sudut kita memandang anak muda ini tidak pandang di sudut yang betul, kan? Sepatutnya kita pandang anak muda ini adalah mereka yang satu hari nanti akan mengambil alih kepimpinan, tetapi dalam masa yang sama mereka juga perlu diberikan satu penumpuan bagaimana kehidupan mereka itu akan lebih stabil, ya, lebih baik. Sebab masuk politik ini dia perlu satu kekuatan, ya, yang ramai yang rasakan susah nak join politik kerana kita rasakan bahawa banyak benda yang tak tergapai. Ya, contoh, saya ingat tak, kita ada sebelah jiran kita adun batu, ya, Prabakaran. Dia masuk politik, dia tengah belajar, tapi nak jadi orang politik, pengalaman dia pun mungkin baru, tetapi cabaran dia berbeza. Kalau dia tidak mahu membawa suara anak muda, maka ia perlu memastikan bahawa orang-orang yang politik yang lain itu juga bawa dia mesti faham aspirasi anak muda. Faham? Maksudnya begini, kalau saya orang perempuan, saya kena faham apa masalah orang perempuan. Tetapi katalah orang lelaki boleh bawa suara orang perempuan, dah cukup okey dah sebenarnya. Tapi sekarang suara itu tidak ada. Contohnya masalah orang perempuan tak semua difahami oleh lelaki.
masalah orang muda tak semesti semua difahami oleh orang tua. Tua pula matang. Maksud matang. Jadi macam mana kita nak memastikan isu ini dapat kita tangani dengan baik? Kita kena meletakkan satu platform, satu landasan yang betul supaya laluan kepada mereka itu baik. Betul tak? Isu asas anak muda adalah tak mau join politik, tak mau tahu tentang masalah politik sebab perut nasi kita sendiri tak selesai. Betul tak? Sekarang ini kita bergantung sangat-sangat kepada, masih lagi bergantung dengan tentang ibu bapa dan sebagainya. Kalau kita tengok negara maju, dia dah buat satu dasar. Yang saya rasa kalau kita buat kat sini, habislah, hancur lah kan? Yang itu dasar, umur 21 tahun tak boleh duduk dah dengan mak ayah. Ya. Baik atau tidak dasar tu? Nak tanya anak muda ni? Ada pro and cons. Pro and cons. Dia pro dia apa? Supaya cepat anak muda tu berdikari. Tetapi cons dia, kalau kita buat kat Malaysia benda tu, anak muda kita ni mana tempat tinggal dia? Bawah jabatan. Berapa kan? Nak duduk bawah jabatan ke? Ataupun nak kongsi rumah ramai-ramai macam rumah pekerja asing ke? Ya. Jadi itu persoalan asas yang kena difikirkan. Jadi kalau kita tidak boleh selesaikan isu asas ini, anak-anak kita akan dalam keadaan bahaya. Ya. Sebab itu saya rasa insya-Allah kalau suara saya di parlimen nanti, saya nak membuat satu satu peluang, ya, dasar peluang yang lebih jauh berbeza. Peluang dia contohnya, jangan sekat anak muda ini explore dia punya, bagi tahu dia punya kepakaran, talent ya, bakat dia. Ada orang bakat berniaga, ada orang bakat teknikal, ada orang bakat sukan. Ini yang perlu dikenal pasti dulu. Berapa segmen di dalam belia ini, anak-anak muda ini yang kena didik, yang kena santuni. Kalau dulu kalau isu wanita, kita cerita wanita je ibu tunggal. Tak. Banyak lagi segmen-segmen kategori wanita yang perlu disantuni. Kan? Jadi anak muda bandar lain, anak muda luar bandar lain, tapi pokok persoalannya sama. Semua ni perlu ada pendapatan supaya kehidupan lebih baik. Tapi macam mana dia nak dapat pendapatan ni? Macam mana? Berapa korang nak dapat satu hari, saya sebut? Saya tanya. Sebab kita sekarang ni, Malaysia sepatutnya membuat satu polisi yang membolehkan anak-anak muda ini dalam bidang gig economy. Gig economy itu apa? Pernah dengar freelance? Pernah ya? Maknanya hari ni dia nak kerja, dia boleh bekerja. Dia tak terikat dengan sesiapa. Itu sebenarnya anak muda Malaysia nak sekarang. Dia tak mau terikat hanya dengan satu majikan. Sebab dia ada kepakaran. Dia nak pergi, dia nak kerja sendiri pun boleh. Ataupun dia nak memberikan dia punya khidmat kepada, ataupun dia punya kata consultation kepada beberapa majikan. Jadi dia boleh dapat peluang lebih. Betul tak? Sekarang ini bagaimana anak-anak kita ni tak dapat peluang gig ekonomi ni, sebabnya kita tidak menjadikan gig ekonomi ini sebagai persoalan pertama yang perlu kita santuni. Saya nak bagi contoh mudah aja. Anak saya, ya, sekarang ini dia anak saya pula, menantu saya, ya. Dia bekerja dengan pihak apa dia panggil? Luar negeri ni, apa panggil? Syarikat luar negara, ya. Dia ini adalah seorang data engineer. Ya. Dia kerja di Malaysia. Dia pergi pejabat seminggu sekali je. Itu pun untuk ada perkara yang nak dibincangkan. Hari biasa dia tak pergi pun ke pejabat. Ni lelaki tau, bukan perempuan. Ya. Kita selalu cerita orang perempuan yang banyak work from home. Sebenarnya gig economy can work from anywhere. Dia duduk kat rumah, tetapi syarikat dia punya memahami kepentingan perniagaan begitu. Dia seorang data analyst dan dia software engineer, ya, software engineer. Jadi apa dia buat? Dia berikan, dia tanya berapa Unify bulanan yang dia kena buat. Dia kena bayar. Syarikat dia bayarkan. Sebab apa? Sebab dia tak pergi, dia tak ada space. Dia rumah dia sendiri. Berapa sewa rumah? Syarikat dia bayarkan. Faham?
Lepas tu apa lagi? Keperluan asas. Dia tanya cukup tak peralatan untuk software engineer, komputer dia kena compatible. Dia belikan, syarikat beli dan claim, ataupun dia beli sendiri dia boleh claim. Ini yang kita tak ada di Malaysia ini. Sebenarnya bakat-bakat anak kita banyak. Ya, buat coding, ya, buat software, buat macam-macam keperluan digital sekarang ini. Itu kalau yang bab-bab yang berkaitan dengan macam mana gig ekonomi ini boleh diselesaikan. Kenapa anak-anak muda kita juga memilih untuk bawa Grab, ya, untuk buat pergi kepada e-hailing? Sebab mereka tak suka terikat. Faham tak? Jadi peluang mereka untuk bekerja itu dia nakkan. Tetapi apa kebajikan ataupun bagaimana kita nak bantu mereka? Kan? Kalau dia pergi ke bidang e-hailing, kawasan saya di Batu Tiga, ramai yang tak ada motor yang bagus. Dia pinjam motor bapak dia, kan? Dia terpaksa juga kadang-kadang pinjam motor kawan dia. Jadi ini tak betul. Kalau betul dia nak bidang e-hailing, kita kena bagi dia sedikit bantuan, ataupun kalau boleh syarikat itu kena sediakan ya semua kemudahan itu, dan dia akan bawa untuk memastikan dia pendapatan dengan baik. Jadi banyak benda yang kita kena betulkan di Malaysia ini. Kalau saya sebut semalam 2 hari lepas, saya kata di Malaysia ini dah 15 tahun tak ada universiti tempatan. Ya, kenapa tak ada universiti tempatan? Sebab kita sibuk membenarkan universiti swasta. Tetapi universiti tempatan ini penting. Sebab apa? Sebab kalau ada universiti tempatan, ramai lagi anak-anak kita boleh pergi ke universiti ataupun pergi college. Sekarang ni yang ada hanya tak ada pilihan, kena pergi universiti yang sedia ada, yang dah padat, yang dah ramai itu. Tapi yang selain tu kena pergi ke swasta, payah sendiri. Kan? Jadi cuba bayangkan anda semua, kalau kita tak menang election kali ini, tak ada perubahan apa yang kita tengok selama 15 tahun sama 60 tahun ini, maka kita akan mendapat generasi yang akan terbalik semula pada tahun 1960, 1970. Ya. Jadi sebab itu anak-anak muda, undi anda adalah undi penentu. Ya. Anak muda kat sini, anda ada hak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Tetapi ianya mesti bermula dengan siapa pemimpin yang kita nak bawa. Pemimpin itu bukan sekadar diampang. Ya, pemimpin itu adalah juga kita nak tengok siapa yang akan menerajui kerajaan itu. Kalau kerajaan itu tak ada hati, dapat jawatan tetapi tak ada mindset, tak ada pemikiran, diam aja. Ya, ada masalah tak ada keputusan pun. Kan? Sedangkan menjadi pemimpin ni hari-hari kena buat keputusan. Benda tak betul betulkan. Ya, benda yang tak ada kena wujudkan. Benda yang tak boleh buat bolehkan, tetapi mengikut proses-proses yang tertentu. Ya, Pak kata Rafizi Ramli lah, saya petik soal dia punya ucapan. Perdana Menteri kita sekarang ni tengok pun kita rasa tak ada apa? Tak ada toko. Bukan, tak ada Aura. Tak ada telur. Hei, sabar je dah kan. Yang tak ada tu kat pasaran. Ya, okey. Tak ada, dia kata tak ada ekspresi. Kan, tak ada, dia macam santai je macam tu. Tapi lah saya nak cerita pasal Perdana Menteri ni kan. Saya tengok kat sempang-sempang gambar kita, saya banyak naik. Tapi akhir-akhir ni dia letak kiri kanan dekat gambar dia, banting dia kan. Saya rasa tak lama lagi dia tak ada kerja dah. Dia nak jadi bodyguard saya tu, insyaAllah kan. Dia dah letak awal-awal lagi. Tapi saya pun tak siur lah. Orang kata, Perak kata tak siur. Ya, sebab kalau Perdana Menteri semasa dia ada kuasa Perdana Menteri pun tak boleh buat apa-apa. Ini kalau saya kena colek, dia biarkan aja nanti kan. Jadi tak boleh macam tu. So jadi insyaAllah, jadi saya nak sebut banyak polisi-polisi yang kita buat. Isu perumahan untuk anak muda, sukan. Anak-anak muda kita kata okey, kita buat ini, buat itu. Berapa ramai anak muda kita yang memang profesional dalam sukan, yang gaji dia, sukan ini jadi gaji dia. Kan? Tahu tak Malaysia ni, di Malaysia ini, pembayaran kita punya atlet perempuan dengan atlet lelaki pun berbeza. Ya, itu pun tak boleh diselesaikan bertahun-tahun. Ini kan pula nak menjadikan atlet-atlet kita ini atlet yang bertahap antarabangsa, yang boleh memainkan peranan yang baik, dan akhirnya mereka boleh menjadikan kerjaya.
Itu juga apa, anak-anak muda suka kebudayaan, suka seni. Ya, tetapi mana tempat mereka di dalam seni dan kebudayaan ini? Ya. Mereka kalau suka bahagian apa ni yang kata koreografi dan sebagainya, hidupkan. Ya, tapi kalau kita boleh di Ampang ini, kita boleh menghidupkan sport-sport untuk anak-anak muda kita, di apa ni, menunjukkan bakat, dibimbing, dibantu supaya akhirnya mereka di tahap-tahap yang lebih baik, maka kuranglah ya anak-anak muda kita yang tak bekerja, anak-anak muda kita yang tidak, orang kata tidak ada hala tuju ini. Tetapi punca asalnya adalah kena kita personakan Ampang ini dulu. Ada tarikannya di Ampang ini dulu supaya orang datang, orang luar datang mesti nak makan, nak minum, nak melihat perkara-perkara, nak melancong semuanya, nak beli baju, kan? Nak gunting rambut, mungkin nak buat facial. Benda-benda tu semua impact dia ada kesan di sudut ekonomi. Siapa yang dapat? Kita sebenarnya. Jadi bantu saya, insya-Allah menang nanti. Anak-anak muda jangan tengok saya ni macam lah makcik, just makcik-makcik, kan? Tengok saya ini sebagai individu yang kita nak harapan itu sama-sama kita bangkitkan. Yang macam pagi tadi kita ada sukan, kan? Satu kelompok KS, komuniti sukan Ampang, dia kata. Kesas apa kan? SKS, macam tu kan. Dia bertahun-tahun dah dekat Ampang ni. Tetapi seseolahnya kita treat dia macam peminta sedekah. Ada duit daripada pemimpin, baru dia boleh buat kerja. Tapi sepatutnya mereka orang ini, bukan dia saja, maksud saya rangkaian mereka yang memang involved di dalam sukan ini, sepatutnya kita bagi mereka ini satu tempat supaya mereka lah yang membimbing bakat-bakat yang ada sukan oleh yang ada. Sebab ada bola ke, ya apa ni, bola jaring ke, netball ke, futsal ke, whatever, kita galakkan semua, ya. Sebab itu kita jangan jadi pemimpin yang hanya buat tempat sebabkan nak tengok, nak pastikan nampak gah, ada apa ni, gelanggang futsal, ada ini, ada itu, tapi tak ada orang pun yang mengguna pakai tempat tersebut, ya. Jadi insya-Allah saya akan saya kata sepanjang saya berkempen, saya punya kad harapan saya, ya. Nak tunjuk sikit lah. Ini cara kerja saya lah, ya. Kad saya tak besar, kecil je. Saya akan tulis setiap permintaan ataupun masalah yang saya telah pun dengar daripada orang yang saya jumpa. Sehingga hari ini, termasuk yang tadi wawancara online tu, dah 59 perkara yang saya terpaksa selesaikan. Tetapi bagi saya itu bukan isu. Ya, jadi pemimpin dia kena tunjuk kita ni bekerja, mesti bekerja. Dan kerja itu tak boleh saya buat seseorangan. Kita kena ada tim bersama supaya akhirnya kita akan selesaikan 59 atau mungkin ada tambah lagi 2-3 hari ini, kerana itulah kerja kita sebagai pemimpin, untuk selesaikan masalah, bukannya untuk menjadi ataupun hanya untuk mendengar dan lari. Tadi saya cakap dalam wawancara saya tak nak jadi apa ni, Santa Claus. Ya, saya tak nak jadi Santa Claus suka seronok bagi duit dan sebagainya. Betul. Orang yang mampu, yang perlu kita bagi. Tetapi saya nak tengok supaya rakyat ataupun pengundi Ampang kita boleh berdikari. Ya, kita boleh berdikari. Allah jadikan kita, setiap orang daripada kita ada kelebihan. Kelebihan itu yang kita nak asah supaya anda boleh memanfaatkan, ya, pembangunan yang ada, memanfaatkan apa yang kita telah pun ada di sudut human resource ini untuk kita boleh tambah di satu persatu. Kalau pihak agensi kerajaan salah, kita lah yang akan tegur, ya. Kita yang akan perbetulkan dan supaya dasar-dasar ini dibuat dengan baik, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Kita boleh kan? Boleh. Kita boleh. Kita tahu, bukannya saya. Ya, kita boleh, maknanya anda adalah saya punya tuan. Saya ni insya-Allah wakil rakyat, wakil daripada anda. Saya makan gaji pun daripada sumbangan hasil, ya, cukai yang anda telah sumbangkan kepada negara. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita insafi kedudukan kita ini, dan semoga kita maju jaya. Ada sedikit perkembangan terkini, ya. Saya nak kongsikan supaya semangat semua orang, ya. Kita risau
banjir ini akan menyebabkan ramai tak nak balik. Tetapi gelombang kebangkitan perubahan ini, ramai telah pun bertekad, tak kiralah hujan, panas ataupun banjir, mereka akan balik mengundi dan peratusan yang telah pun mengatakan akan balik mengundi sekarang telah mencecah 84%, insya-Allah. Ya. Jadi mudah cara kan. Sebab tu alhamdulillah bila Selangor umum cuti, itu satu benda yang sebenarnya perkara yang tak terfikir pun mungkin federal government, tapi akhirnya dia adopt kita punya polisi itu lah, cuti 18 hari bulan. Maka kalaulah 84% yang balik ini dan semua keluar mengundi, insya-Allah Ampang kita tapau bersih semua, insya-Allah ya. Jadi jangan risau, kerja kuat insya-Allah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun memberikan komitmen beliau untuk landing di Ampang ini pada 16 hari bulan Rabu malam di tapak Pasar Malam Ampang Baru, Bandar Baru Ampang. Ya, jadi datang beramai-ramai, kita bagi semangat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kita rasa menang Ampang tak boleh, orang kata tak cukup, tetapi kita nakkan seorang figura yang begitu, orang kata yang dikenali dan begitu ada karisma dan ada kepimpinan yang betul, dan kita naklah merasai kepimpinan di bawah beliau, insya-Allah. Dan saya yakin kita boleh, hanya bila kita dapat pimpinan nombor 1 Malaysia ini adalah pimpinan yang terbaik, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih